Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk nak menjawab soalan-soalan dalam forum, ada beberapa soalan yang pelajar-pelajar letakkan dalam forum. So, saya kumpulkan, maksudnya soalan yang sama tu saya kumpulkan jadi satu. So, soalan yang ditanya, how we want to know the key of the question if it is future value ataupun present value. So the first thing when you get a question for time value of money, kena baca soalan tu dengan teliti dan underline apa information yang diberi. Macam mana kita nak bezakan sama ada yang dia nak cari tu future value atau present value adalah berdasarkan kepada apa information yang diberi. Kalau dia beri value pada masa kini ataupun today, itu adalah present value. Kalau dia bagi present value, dia nak cari future value. Tetapi kalau misalnya yang diberi adalah nilai masa hadapan, contohnya at the end of 7 years ataupun 5 years later, yang itu adalah merujuk kepada future value. Kalau information dibagi future value, bermaksud apa yang dia nak cari adalah present value. Itu cara dia. Okey. Soalan seterusnya adalah yang ini boleh kita tukar 1 million tu kepada nombor 1 million. Boleh je. Cumanya kalau in terms of masa kan, nak kejar masa, kita nak tekan kalkulator tu, kalau 1 million dengan ada 6 kosong, lebih lama lah kita ambil masa untuk tekan. Jadi untuk cepat, kita assume nombor tu, 1 tu sebagai million. Jadi dia akan dapat answer dengan perpuluhan lah. So both ways can be accepted. Mana yang lebih comfortable lah. Kepada pelajar-pelajar yang dah biasa dengan matematik, dia mungkin rasa mudah untuk letak 1 sebagai reference kepada 1 million. Tetapi students yang mungkin tak berapa comfortable dengan dia lebih senang ada nombor banyak kan untuk merefer kepada 1 million, boleh je. Cuma jangan tersilap je. So biasa kalau buat calculation ni dia kena semak semula. Semak semula jawapan pelajar-pelajar lah. Jadi ada 3 student yang tanya perkara yang sama, so saya jawab dah tu. Kemudian yang soalan seterusnya adalah tentang pengiraan future value. Formula future value diberi adalah future value PV kali 1 campur I, PV kali dalam kurungan 1 campur I. Dia tanya kenapa instead of campur, kenapa saya darabkan. Mungkin student merujuk kepada yang ni lah. Saya besarkan sikit. Okay. So nanti tengok saya boleh draw ke tak. Merujuk kepada yang ni kan, formula yang ni. PV kali 1 plus I kuasa N. Okay. Nilai PV 1 kan. Darab dalam kurungan. Okay, dalam kurungan 1 plus 7%. 1 plus 7%, 1 campur 7% is 0.07. Jadi bila kita campur, kita dapat 1.07. Jadi ini adalah kita tambah dah lah. Ni. Yang ini. Ni kita dapat yang ni. 1.07. Kemudian yang ni tak bolehlah tambah. Sebab yang ini adalah darab. Jadi ini adalah nilai PV. Faham tak? Okey. 3 soalan ni dia merujuk kepada yang sama. Dia kata, I want to ask 1 plus 7%, 1 plus 7%
equal to 1 times 1.7. No, this is not right. This is 1 plus 0.07. You get 1.07. Punca kuasa 5. So, question dia why 1 is multiplied by 1.17. Dia mistaken lah ni. Mistaken ya. Sebenarnya 1 di hadapan tu adalah PV. Ya, ini adalah PV. 1 million. 1 resemble 1 million. And this one is 1 plus I power of n. Ya, okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya. Salam madam, nak tanya madam, table tu setiap future value dan present value ada 2 table. Apa beza table 1 and table 2? Compounded and annuity compounded. Kalau berdasarkan video yang contoh madam explain using table tu semua guna compounded table. Okey, boleh explain ke tak madam? Okey, untuk explain yang ni kita kena tengok kepada table lah. Okey, table ni memang kita ada future value, kita ada future value interest factor. Kat sini saya tak boleh conteng. Ya, future value interest factor. Okey. FVIF, ya. Kemudian kita ada present value interest factor. Oh ni, table 2, future value interest factor annuity. Future value FVIFA. Ni untuk annuity. Ya. Apa beza yang future FVIF dengan FVIA? Annuity ni apabila kita ada sequence of payment, betul kan? Tapi yang ni dia sekali je kan, compounded. Ya, alright. Tu beza dia. Begitu juga dengan present value. Present value PVIF 1, ya, PVIF 1 dan PVIFA 1 lagi. Ya, annuity. Annuity ni awak baru belajar hari ni. Ya. Jadi nanti awak boleh differentiate lah. Nak guna table yang mana. So jangan silap guna table. Make sure you look at the right table. Because when you take a different table, their answer is wrong lah. Ya. Okay. Soalan seterusnya, madam, compounding interest semi-annually, semi-annually ataupun quarterly. Ya. Yang 4 pengiraan pertama seperti dalam video yang madam tunjuk bahagian future value compounding interest. Compounding more than 1 years tu kurang faham. Yang ni saya tak berapa jelas soalan ni. Tak faham tu macam mana. Kena lebih spesifik. Ya. Kalau kita tengok kat sini, okey, kat sini dia punya apa formula n kan. Tapi apabila more than once a year, maksudnya dalam masa setahun tu dia lebih daripada sekali. Contohnya semi annually kan. Semi annually. Okey, ni 2 kali. Kalau quarterly 4 kali. Maksudnya dia jadi I over M. M ni adalah apa? Berapa kali setahun, right? Jadi kalau tadi kalau yang ni tadi kita tengok kan. Ni 1 plus I kuasa N kan. Tapi kalau dia more than once a year, dia akan jadi 1 plus I N kali M. Maksudnya kita akan calculate dalam setahun tu dia dapat berapa kali payment. Kalau N tu 5, lepas tu dalam setahun dia dapat 2 kali, semi annually kali 2.
Dia jadi kuasa 10. 1 plus 7% kali 10. Kalau yang ini, formula yang ada 1 plus I divided by M sama dengan 1 plus I 7%. Maksudnya 7% ni setahun bahagi dengan M. Setahun berapa kali? Kan? Katakanlah M 2 kali kan. Jadinya dalam masa setengah tahun ataupun 6 bulan dia akan dapat 3.5%. 1 plus 3.5%. Ni 6 month. Macam tu maksud dia. Tu maksud dia I bahagi dengan M. Maksudnya interest tu ni kita nak dapatkan berapa nilai interest bagi tempoh masa yang diberikan. Semi annually bahagi dengan 2. Kalau quarterly bahagi dengan 4 lah. Maksudnya 7% ni bahagi dengan 4 kali kan setahun. Contohnya macam ni lah. Okey, kita ada setahun kan. Setahun 12 bulan. Kat sini katakanlah saya ambil nombor yang mudah lah. 12%. Setahun dia dapat 12%. Kalau semi annually, maksudnya dia akan dapat sini 6%, sini 6%. Macam mana dapat? 12 bahagi dengan 2. Dapat 6%. Kalau quarterly, 12 bahagi dengan 4. Jadi dapat 3%. 3% sini, 3% sini, 3% sini, 3% sini. Total 12% per year. But the interest tu given quarterly. Setiap 3 bulan sekali. So dia dapat 3% the first quarter, 3% the second quarter, 3% the third quarter and 3% fourth quarter. Macam tu. Alright? So, soalan seterusnya, salah madam nak tanya macam mana nak kira kalau ada punca kuasa. Contoh 5,000 kali 1.03 punca kuasa 12. Macam mana? Kita guna kalkulator. Guna kalkulator. Biasa kan dekat phone ada kalkulator dengan punca kuasa macam ni. Ataupun scientific calculator. Kalau scientific calculator dia ada dia tanda macam ni. Yang tu awak Google lah cari macam mana nak kira punca kuasa. Seterusnya, salah madam, bagaimana untuk membezakan ordinary annuity dengan annuity due? Ni soalan advance ni. Kita baru belajar minggu ni. So nanti lepas tengok video lecture hari ni, awak boleh bezakan apa dia ordinary annuity dengan annuity due. Okey. Okey, ni soalan so far chapter 4 alhamdulillah faham, tapi chapter 3 kurang faham untuk kira pro forma statement. Yang tu kena masuk kena apa ni? Kena lebih spesifik lah. Tak faham tu yang tang mana kan. Kalau tak saya tak nak jawab macam mana. Okey. So itu jawapan untuk soalan forum. So kalau misalkan ada soalan lagi boleh masukkan dalam forum yang kedua.